Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Norzami binti Mak Mokhtar, pemegang nombor matrik D202020962441. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang definisi, konsep, jenis-jenis, teori dan teknik penyelewangan sosial dan delinkuensi remaja dalam isu jenayah keganasan interpersonal. Definisi dan konsep keganasan interpersonal adalah sejenis keganasan di mana satu individu menyerang orang lain. Dalam kategori ini kita dapat mencari keganasan rumah tangga, buli, kes rompakan khusus dengan keganasan dan sebagainya. Walaupun dalam keganasan interpersonal penyebabnya adalah individu atau sekelompok kecil dari mereka, kemungkinan pencerobohan jenis ini mempunyai sebahagian penjelasannya dalam fenomena sosial. Sebagai contoh, penggunaan dadah atau kemiskinan adalah faktor yang berkait rapat dengan konflik. Walaupun dalam keganasan interpersonal penyebabnya adalah individu atau sekumpulan kecil dari mereka, ada kemungkinan bahawa pencerobohan jenis ini mempunyai sebahagian daripada penjelasannya dalam gejala sosial. Contohnya, penggunaan dadah atau kemiskinan adalah faktor yang berkait rapat dengan konflik. Keganasan interpersonal terbahagi kepada dua subkategori, keluarga dan keganasan pasangan intim, iaitu keganasan sebahagian besar antara ahli keluarga dan pasangan intim biasanya walaupun tidak secara eksklusif berlaku di rumah. Keganasan masyarakat, iaitu keganasan antara individu yang tidak berkaitan dan yang mungkin atau mungkin tidak saling mengenali, umumnya berlaku di luar rumah. Kumpulan terdahulu merangkumi bentuk keganasan seperti penderaan kanak-kanak, keganasan pasangan intim dan penderaan warga tua. Yang terakhir ini merangkumi keganasan remaja, tindakan kekerasan secara rawak, rogol atau serangan seksual oleh orang asing dan keganasan di persekitaran institusi seperti sekolah, tempat kerja, penjara dan rumah jagaan. Apabila keganasan interpersonal berlaku dalam keluarga, akibat psikologinya dapat mempengaruhi ibu bapa, anak-anak dan hubungan mereka dalam jangka pendek dan jangka panjang. Teori-teori yang berkaitan mengenai jenayah keganasan interpersonal seperti pertukaran umum, andaian utama teori pertukaran keganasan keluarga ialah interaksi manusia dipandu oleh mengejar ganjaran dan mengelakkan hukuman dan kos. Secara ringkasnya, individu akan menggunakan kekerasan dan keganasan dalam hubungan mereka dengan orang terdekat dan ahli keluarga jika mereka percaya bahawa ganjaran kekerasan dan keganasan melebihi kos kelakuan sedemikian. Andaian kedua ialah seseorang yang membekalkan perkhidmatan ganjaran kepada orang lain mewajibkan orang lain untuk memenuhi kewajipan timbal balik, dan dengan itu individu kedua mesti memberikan faedah kepada yang pertama. Law 1964 menjelaskan bahawa jika pertukaran timbal balik berlaku, interaksi berterusan. Walau bagaimanapun, jika timbal balik tidak diterima, interaksi akan terputus. Sudah tentu hubungan keluarga termasuk hubungan pasangan, hubungan ibu bapa, anak-anak dan hubungan adik-beradik adalah lebih kompleks dan mempunyai struktur sosial yang unik berbanding dengan pertukaran yang biasanya wujud di luar keluarga. Teori identiti menyediakan jalan penting untuk pembangunan teori dalam penyelidikan keganasan rumah tangga kerana semua tingkah laku termasuk pencerobohan berakar umbi dalam isu diri dan identiti. Teori identiti menyediakan jalan penting untuk pembangunan teori dalam penyelidikan keganasan rumah tangga kerana semua tingkah laku termasuk pencerobohan berakar umbi dalam isu diri dan identiti. Untuk memahami pencerobohan, kita perlu memahami makna yang disifatkan individu kepada diri mereka sendiri dalam sesuatu situasi, iaitu definisi diri atau identiti mereka. Dalam semua interaksi, matlamat individu adalah untuk mengesahkan identiti mereka. Apabila identiti mereka tidak disahkan, orang boleh mengawal orang lain dalam situasi untuk membuat mereka bertindak balas secara berbeza untuk mengesahkan identiti mereka. Jika kawalan tidak berfungsi, pencerobohan boleh digunakan sebagai pilihan terakhir untuk mendapatkan kawalan. Itu teori identiti boleh membantu menjelaskan keganasan rumah tangga dengan menunjukkan bagaimana kekurangan pengesahan identiti di peringkat individu terikat dengan proses kawalan dan pencerobohan di peringkat interaktif. Faktor-faktor yang menyumbang kepada tingkah laku devian ialah faktor
faktor individu, faktor keluarga, faktor rakan sebaya, faktor persekolahan dan faktor komuniti. Faktor-faktor ini meningkatkan lagi peluang keterlibatan seseorang individu dengan aktiviti jenayah serta menyumbang ke arah peningkatan dalam kadar residivisme. Cara peranan ibu bapa. Ibu bapa ibarat tiang seri amat penting dan menjadi tunjang kepada keutuhan institusi keluarga, dan tindakan memperkasakan nilai kekeluargaan yang digerakkan ibu bapa dapat menangani isu sosial yang berlaku kini. Keprihatinan ibu bapa terhadap permasalahan anak-anak mereka juga amat diperlukan. Perlunya ruang dan masa oleh ibu bapa untuk anak-anak, khususnya remaja, untuk membincangkan tentang sesuatu masalah yang dihadapi atau sekadar memenuhi interaksi sosial antara mereka. Situasi sebegini membolehkan anak-anak, khususnya remaja, merasakan kasih sayang ibu bapa dan sekaligus dapat membentuk emosi yang sihat. Baiklah, peranan keluarga pula, iaitu memberi perlindungan, perhatian, mendengar dan mengawasi penyelidikan tingkah laku remaja dan belia dengan memberi fokus kepada hubungan interaksi dan komunikasi mengenai model tingkah laku seksual positif, pengetahuan dan kepercayaan berkaitan tingkah laku. Peranan dari segi komuniti pula adalah kerjasama masyarakat dan polis adalah penting kerana mengikut pakar kriminologi iaitu S.T. John Robillard, Rayner dan Elliot Johnston menyatakan hubungan polis dengan masyarakat mempengaruhi keadaan jenayah dan masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Seterusnya, komuniti juga bertanggungjawab untuk melaporkan kejadian jenayah di kawasan mereka sebagaimana yang termaktub di bawah Seksyen 13.1 Kanun Prosedur Jenayah KPJ, memperuntukkan orang ramai untuk memberi maklumat berhubung perkara-perkara seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 1A KPJ, iaitu kesalahan-kesalahan terhadap negara, kesalahan-kesalahan terhadap ketenteraman awam, kesalahan-kesalahan mengenai tubuh badan, perculikan, melarikan orang, keabdian, kerja paksa, rogol, sumpah mahram, perbuatan luar tabi'i, mencuri, pemerasan, rompak, khianat, pencerobohan jenayah dan pecah rumah. Peranan dari segi kerajaan pula adalah agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan perlu turut sama berganding bahu untuk membentuk remaja dan belia diterapkan dengan elemen berikut, iaitu membentuk keluhuran jiwa yang tahu tentang tanggungjawab, iaitu sense of responsibility. Tanggungjawab adalah satu amanah yang perlu dipraktikkan, dihayati, dipahami dan diamalkan supaya golongan ini menjadi warga negara yang baik, berbudi bahasa, bertimbang rasa dan bersikap positif. Yang kedua, membina lingkungan kebebasan, share of freedom di kalangan belia dan remaja dengan mengenali erti tanggungjawab. Dalam erti kata lain, kita tidak ingin menyekat kebebasan golongan ini, tetapi dalam masa yang sama mereka turut mengenal erti tanggungjawab, freedom with responsibility. Mengukuhkan kesedaran sosial yang tinggi dengan memantapkan jaringan kerjasama, iaitu perkongsian bijak, smart partnership di antara kerajaan dengan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan komuniti. Dan peranan kerajaan adalah agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan perlu turut sama berganding bahu untuk membentuk remaja dan belia diterapkan dengan elemen berikut, iaitu membentuk keluhuran jiwa yang tahu tentang tanggungjawab. Tanggungjawab adalah satu amanah yang perlu dipraktikkan, dihayati, difahami dan diamalkan supaya golongan ini menjadi warga negara yang baik, berbudi bahasa, bertimbang rasa dan bersikap positif. Yang kedua, membina lingkungan kebebasan, iaitu di kalangan belia dan remaja dengan mengenal erti tanggungjawab. Dalam erti kata lain, kita tidak ingin menyekap kebebasan golongan ini, tetapi dalam masa yang sama mereka turut mengenal erti tanggungjawab. Mengukuhkan kesedaran sosial yang tinggi dengan memantapkan jaringan kerjasama, iaitu perkongsian bijak di antara kerajaan dengan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan komuniti. Yang akhir sekali, mewujudkan usaha-usaha pengupayaan yang menyeluruh di kalangan belia dan remaja masyarakat dalam meneruskan kesinambungan dan pembangunan negara. Usaha ini perlu dimantapkan dan diamalkan supaya golongan ini dapat bertindak dengan lebih terancang dengan memberi sumbangan yang lebih bermakna kepada masyarakat. Baiklah, kita dapat simpulkan tiada jalan singkat bagi menangani masalah jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja, belia, masyarakat, melainkan pembabitan semua pihak seperti ibu bapa, keluarga, komuniti, sekolah, pihak berkuasa, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan pihak kerajaan. Pendekatan psikologi dan pelaksanaan undang-undang membantu dalam menangani permasalahan ini, di samping pelaksanaan berterusan program dan aktiviti kesedaran kepada golongan remaja, belia dan masyarakat yang lain. Baiklah, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.